negara asing ini, ramai yang hanya melihat kepada bilangan warga negara asing dengan izin ataupun tanpa izin di Malaysia yang katanya bertambah saban tahun dan juga saban hari. Tetapi mereka alpa tentang berapa ramai yang sudah dihantar pulang ataupun sudah disegerakan proses penghantaran pulang semula ke negara mereka. Jadi ini kesempatan yang mungkin boleh Datuk kongsikan, di sebalik peningkatan kes itu, peningkatan penghantaran pulang juga meningkat saban hari, Datuk. Pada tahun lepas, tahun 2019, jumlah warga asing yang kami hantar pulang lebih kurang 58,000. Ini semua ialah pendatang asing tanpa izin. Dan pada tahun ini proses berkenaan berjalan dengan lancar sebenarnya di dalam bulan Januari dan sehingga ke pertengahan bulan Februari. Kita telah pun berjaya menghantar keluar ataupun dalam istilahnya pengusiran seramai lebih kurang 14,000 warga asing. Sekarang di dalam depo terdapat 12,746. Yang ini terhenti seketika prosesnya kerana PKP yang saya maklumkan sebentar tadi. Baik, itu penjelasan yang kolektif bersama dengan Datuk. Mungkin kita akan berehat seketika untuk kita nak membawakan lebih gambaran juga lebih teliti. Tapi sebelum kita berehat, Datuk, ada juga yang diceritakan tentang sindikat ini, yang sindikat yang banyak berlaku ini, apabila diceritakan tentang bagaimana pelaksanaan modus operandi sindikat itu yang kadang-kala membolosi ataupun kadang-kala terlepas, tetapi tindakan penguatkuasaan tetap dilakukan. Jadi bagaimana pihak Jabatan Imigresen memastikan penguatkuasaan dan juga pelaksanaan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang melaksanakan sindikat-sindikat di bawah akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Imigresen? Tidak ada kompromi dengan mana-mana pihak yang cuba mengambil kesempatan sama ada untuk menyelundup masuk pendatang asing tanpa izin ataupun mengambil kesempatan dengan melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan akta immigration. Omnipresent yang saya maklumkan tadi, pemerhatian dia buat, dan di samping itu kerjasama antara immigration dan PDRM khususnya. Jika ada sebarang maklumat, jika dirasakan bahawa perkara berkenaan tidak mampu untuk dilakukan oleh immigration sendirian, kami akan melaksanakan operasi secara bersama, operasi bersepadu dengan PDRM dan juga agensi-agensi yang lain. InsyaAllah tiada kompromi, maksudnya tidak ada yang terkecuali daripada dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia. Datuk, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga ada menyebut selepas ini kita akan memulakan satu penghidupan normal yang baharu. Jadi mungkin selepas tamat tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, walaupun kita bebas bergerak, namun pergerakan itu dihadkan. Kita nak tahu situasi dari segi pintu masuk, keluar masuk negara, bagaimana? Adakah ada perbincangan lanjut mengenai situasi tersebut, Datuk? Pembukaan pintu masuk dari segi kapasiti pegawai yang akan ditempatkan adalah bergantung kepada keputusan kerajaan nanti yang berkait rapat dengan pelaksanaan PKP ini. Dalam sekarang ini, walaupun PKP satu hari nanti ditamatkan, tetapi COVID-19 ini kita faham bahawa belum ada vaksin dan ia mungkin akan terus berada untuk tempoh jangka masa yang amat panjang. Dan saya sebenarnya melihat COVID-19 ini sebagai satu game changer kepada perubahan hidup rakyat, perubahan hidup masyarakat, bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat antarabangsa. Dan ini nanti akan memberi kesan, amalan-amalan norma baru dalam masyarakat akan memberi kesan kepada corak pengoperasian Jabatan Imigresen, cara kami bekerja. Tidak boleh lagi business as usual. Saya beri contoh social distancing ini, penjarakan sosial akan menjadi satu lifestyle baru sementara menunggu adanya vaksin ataupun tamatnya COVID-19 ini. Jadi kalau sebelum ini Jabatan Imigresen boleh memproses seramai 300 orang misal kata di kaunter, akibat daripada social distancing ini nanti mungkin hanya 150 kerana jarak-jarak yang perlu dilaksanakan ini. Jadi di sini saya melihat Imigresen perlu membuat perubahan dan kami sedang ke arah itu. Perubahan dari segi cara bekerja, cara beroperasi, bagaimana kualiti sistem penyampaian itu dapat dikekalkan dalam keadaan kehidupan yang telah pun berubah. Dan jawapannya ada dengan teknologi. Baik.
Dengan teknologi mungkin memungkinkan untuk kita memudahkan kehidupan dan juga penghidupan normal baru manusia. Datuk, kita akan berjeda seketika, semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif. Baik, kita bersua dalam Bicara Naratif. Sudah masih lagi bersama dengan Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia. Kita memberikan suluhan mendalam terhadap fungsi dan juga peranan Jabatan Imigresen dalam mendepani pandemik COVID-19 dan juga apakah fungsi-fungsi asas yang perlu kita fahami. Tadi Datuk juga bercerita tentang penggunaan teknologi atau penggunaan dalam talian ini. Yang penting adalah kita melihat apabila beberapa pejabat di Jabatan Imigresen juga ditutup sepanjang tempoh PKP ini, sebenarnya urusan untuk dengan imigresen juga boleh dilaksanakan melalui dalam talian. Apa yang boleh dikongsikan bersama dalam hal ini, Datuk? Terdapat beberapa jenis perkhidmatan yang pelanggan boleh melaksanakannya secara online dengan Jabatan Imigresen Malaysia. Yang pertama, perkhidmatan untuk memperbaharui pasport ataupun memohon pasport baru. Ini boleh dibuat melalui perkhidmatan online, My Passport Online. Pemohon boleh memohon terlebih dahulu, dan apabila telah siap, mereka boleh datang untuk membuat kutipan di samping menyerahkan beberapa dokumen original yang diperlukan oleh pihak jabatan. Selain daripada itu, kami juga ada sistem MAID online, di mana permohonan MAID untuk kali pertama boleh dibuat secara online. Dan selain daripada itu, saya maklumkan tadi terdapat sekarang ini warga negara asing ini, mereka yang tinggal tetap di Malaysia, visa ataupun PAS mereka tamat dalam tempoh PKP. Pejabat ditutup. Jadi penyelesaian kepada masalah ini, bagi urusan-urusan visa, mereka boleh mendapatkan tarikh untuk appointment melalui sistem yang dikenali sebagai ProQ. Jadi bahagian visa dan PAS di Jabatan Imigresen akan memberikan mereka tarikh untuk datang. Dan bagi urusan melibatkan expatriate, ini semua boleh dilaksanakan secara online melalui ESD online sistemnya ataupun My Expat online. Jadi saya maklumkan tadi teknologi adalah penyelesaian kepada corak kehidupan baru masyarakat akibat daripada COVID-19 ini. Imigresen tidak boleh lagi berfungsi dengan cara lama. Pelanggan datang mengambil nombor berbaris begitu panjang untuk mendapatkan perkhidmatan. Ini semua antara perubahan-perubahan yang sedang dikaji. Dan selain daripada itu, urusan pembayaran juga sebenarnya. Secara kebetulan pada tahun ini, salah satu daripada fokus kami ialah pembayaran online sepenuhnya. Sekarang bayaran-bayaran untuk urusan immigration boleh dibayar melalui credit card, debit card, dan pada minggu lepas Kementerian Keuangan telah memberikan kelulusan untuk kami menggunakan aplikasi e-wallet ini. Jadi tidak perlu lagi menggunakan cash selepas ini. Kita tahu kadang-kadang cash pun mungkin tidak begitu selamat dengan COVID-19 yang masih ada ini, mungkin dijangkiti dan sebagainya. Jadi penggunaan keadaan online ini adalah lebih selamat dan lebih meyakinkan. Itu menjawab persoalan apabila sekiranya PKP ini ditamatkan nanti dan sekiranya rakyat ingin melakukan urusan di Jabatan Imigresen, urusan secara dalam talian itu lebih memudahkan dan juga lebih akan mengelakkan berlakunya, kita kata, lambakan manusia di Pejabat Imigresen juga, Datuk. Baik, Datuk, isu tentang secara asasnya kita nak tahu dari segi ramai yang bertanyakan kepada di peringkat Jabatan Imigresen sendiri, apakah antara kriteria yang terkandung dalam Jabatan Imigresen untuk tidak membenarkan seseorang individu itu untuk melakukan perjalanan ke luar negara dan dokumennya disikat daripada keluar negara selain daripada COVID-19 ini? Kalau di luar COVID-19, secara amnya rakyat tidak disekat untuk keluar negara bagi urusan melancong, perniagaan dan sebagainya, kecuali mereka yang disenarai hitamkan. Disenarai hitamkan oleh agensi-agensi keselamatan seperti PDRM, SPRM dan termasuk juga agensi lain seperti Bank Negara, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Custom. Mereka yang mempunyai rekod dengan agensi-agensi ini dilarang untuk meninggalkan negara. Dan ini sememangnya kita kuat kuasakan.
Baik, insya-Allah kita harapkan agar masyarakat faham dan juga cakna dengan peraturan yang terkandung dan juga undang-undang yang terkandung di bawah Jabatan Imigresen Malaysia. Juga Datuk, apabila kita nak bercerita tentang pandemik COVID-19 ini, sudah semestinya kita tidak tahu lagi bilakah ia akan berakhir dan kita tidak tahu bagaimana impak dan juga dampaknya kepada Malaysia selepas ini. Dalam hal ini, adakah untuk kita menilai, memberikan dokongan kepada usaha kerajaan, bilangan anggota bagi pihak Jabatan Imigresen dikira sudah mencukupi ataupun akan berlaku lagi pertambahan anggota bagi pihak Jabatan Imigresen? Saya boleh katakan bilangan anggota yang ada sekarang ini mencukupi sebenarnya. Ya, sebab itu saya tekankan kepada penggunaan teknologi digital dan online ini supaya tidak perlu jabatan menambah anggota, ya, mengambil lebih ramai anggota-anggota baru sebenarnya. Penggunaan teknologi ini membolehkan tenaga manusia itu digantikan oleh mesin, robotik, teknologi, artificial intelligence dan sebagainya. Jadi buat masa sekarang saya melihat tidak perlu pada pertambahan anggota. InsyaAllah. Kita juga nak bercerita tentang anggota, satu penghargaan kepada anggota dan juga anggota ini tertakluk kepada undang-undang di bawah penjawat awam. Makanya sesiapa yang menghalang tugas-tugas penjawat awam boleh didenda ataupun boleh didakwa. Jadi dalam hal ini bagaimana Datuk memberikan tamsilan kepada peranan anggota Jabatan Imigresen ini sebenarnya sama penting dengan anggota badan beruniform lain dan masyarakat perlu sentiasa memberikan kerjasama kepada JIM. Kalau kita lihat sekarang ini immigration dalam tempoh PKP ini kami bertugas di pintu masuk. Jadi kami tidak kelihatan di atas jalan raya melaksanakan sekatan jalan raya dan sebagainya. Walaupun kuasa itu turut diberikan oleh Kementerian Kesihatan, tetapi buat masa ini tidak ada keperluan. Di pintu-pintu masuk saya sangat berharap supaya dalam keadaan sekarang ini rakyat kita faham peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Janganlah cuba datang ke mana-mana lapangan terbang, cuba untuk melakukan perjalanan dan sebagainya. Dilarang dan patuhlah kepada arahan ini. Baik Datuk, dalam ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri juga disebutkan sebenarnya selepas setiap kesulitan itu akan hadirnya kesenangan ataupun kemaslahatan kepada masyarakat dan juga kemudahan kepada masyarakat. Jadi ini juga digambarkan oleh petugas-petugas Barisan Harapan juga selepas setiap komitmen yang diberikan itu akan hadir faedah dan juga manfaatnya. Mungkin dari pandangan peribadi Datuk sendiri mewakili Jabatan Imigresen, tamsilan kepada ucapan oleh amat berhormat Perdana Menteri itu. Kalau kita baca di dalam akhbar-akhbar tempatan, kesan ekonomi yang kita alami daripada COVID-19 ini begitu besar sekali. Kita melihat juga berlaku kematian. Jadi apa yang boleh saya simpulkan ialah ancaman keselamatan ekonomi dan keselamatan kesihatan daripada COVID-19 ini adalah satu perkara yang real. Ia bukan satu perkara yang boleh diambil ringan, yang boleh dianggap remeh dan sebagainya. Dan untuk itu rakyat perlu patuh sepenuhnya kepada PKP ini. Dan insya-Allah saya ingin petik kata-kata yang amat berhormat PM, after rain comes the sun, insya-Allah. InsyaAllah. Ucapan Datuk secara ringkas kepada petugas-petugas anggota Jabatan Imigresen Malaysia yang mungkin sedang bertugas sekarang ini meninggalkan keluarga, memberikan komitmen dan juga bekerja untuk menjaga keselamatan negara dan juga untuk menjadi antara petugas Barisan Hadapan yang menjaga keselamatan masyarakat secara amnya, Datuk. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan syabas kepada pegawai-pegawai imigresen yang sekarang ini sedang bertugas di pintu-pintu masuk, yang sekarang ini sedang menjalankan amanah mereka di depo-depo tahanan imigresen secara 24 jam. Amanah yang diberikan ini adalah amat besar demi untuk keselamatan dan kedaulatan negara. Kita laksanakanlah sehingga ke tahap terbaik yang kita mampu. Syabas dan tahniah kepada semua pegawai-pegawai yang telah memberikan komitmen yang begitu baik dan tidak ada sebarang yang dikatakan
kompromi di dalam kita melaksanakan undang-undang immigration ini. InsyaAllah satu penghargaan juga kepada Jabatan Imigresen Malaysia, anggotanya dan juga seluruh warga Jabatan Imigresen Malaysia dalam memberikan komitmen untuk kita berdepani wabak COVID-19, tidak terkecuali petugas-petugas Barisan Hadapan yang sedang bertugas sekarang ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Datuk Indra Khairul Zaimi Daud, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia, Saya Mak Bersati, dan juga terima kasih kami Wak Bersati atas kesudian Datuk bersama kami dalam Bicara Hati pada malam ini. Sememangnya janji Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286 itu amat pasti bahawasanya Allah tidak memberati seseorang melainkan yang terdaya olehnya dia akan mendapat ganjaran atas kebaikan yang diusahakannya dan juga akan mendapat kita kata dosa atas kesalahan yang diusahakannya. Itu saja perkongsian kami dalam Bicara Nanti pada malam ini. InsyaAllah teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM. Kami membawakan dari semasa ke semasa perkembangan berkenaan COVID-19. Jangan lupa saban